datang menjajah tanah Melayu, sedangkan dia datang untuk mengusir British dan dia memberikan kemerdekaan kepada kepada Indonesia. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh macam kena scam je merdeka kita. Ya, tuan-tuan, kita kena faham sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak dan dikenakan dengan pelbagai syarat. Antaranya British, bila British membawa masuk imigran Cina dan India. Oke, what's up? History cool, kaum-kaum minasan, militan nasionalis dan santuy. Kali ini saya akan mereaction sebuah video ya berjudul apa ya? Jadi Profesor Malaysia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diberikan oleh Jepang. Ya, dia nggak sadar diri ya. Padahal dia merdekanya aja dikasih, nggak berjuang. Oke, seperti apa videonya? Langsung let's react. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Tetap tersenyum dan semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, ada salah satu video dari seorang profesor di negeri jiran yang membahas tentang negaranya, namun menyinggung kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang. Jepun datang untuk membebaskan negara kita daripada British, itu tidak diberitahu, dan dia datang membunuh orang Selangor sebab orang Selangor sangat setia kepada British. Dia menjadi ketua kampung dibunuh sebab dia melaporkan pada polis mata-mata lah tali baru British. Oleh sebab itu Jepun dia datang untuk membantu umat Islam sebab satu-satunya negara yang bersifat Islam ialah Jepun dan Jerman. Tetapi sampai sekarang tuan-tuan mengatakan Jepun datang menjajah tanah Melayu, sedangkan dia datang untuk mengusir British dan dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepun. Sejarah tidak pernah tulis. Di Melaya, kemerdekaan diberikan oleh Jepun kepada Dr. Wahidin Hilmi. Dr. Wahidin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada 12 Ogos 1945 ketika Jepun telah kalah. British belum ada. Tetapi orang Melayu sangat rindu dengan British. Mereka memanggil British kembali dan kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Dr. Wahidin dibatalkan. Ya, kemerdekaan Indonesia bukanlah diberikan oleh Jepang, karena kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan dan revolusi yang panjang, yang mengorbankan harta dan nyawa. Dan ketika detik-detik kemerdekaan pada waktu itu, Jepang sudah kalah perang, sehingga tidak ada kuasa lagi untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada negara manapun. Kemerdekaan Indonesia juga tidak diproklamasikan oleh lembaga yang dibentuk oleh Jepang, namun dari rakyat Indonesia yang diwakilkan kepada Soekarno dan Hatta. Dan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan di luar skenario awal Jepang jelas merupakan hasil pemikiran yang matang dari para pemuda-pemuda Indonesia saat itu. Lalu bagaimana kemerdekaan Malaysia? Inilah sekilas pandangan warga negaranya sendiri. Macam kena scam je merdeka kita. Ya, tuan-tuan, kita kena faham sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak dan dikenakan dengan pelbagai syarat. Antaranya British, bila British membawa masuk imigran Cina dan India sebagai buruh di Melaya ni. Jadi apabila sampai waktu untuk mereka memberikan kemerdekaan, mereka nak cuci tangan. Mereka tak mau bawa balik orang India dengan Cina ni ke England. Jadi mereka paksa pemimpin kita untuk terima imigran. Itu syaratnya. Kalau nak merdeka kena terima orang Cina dengan orang India. Kemudian estate British harus kekal menjadi milik British. Sebab itu banyak estate itu kekal milik British walaupun dah merdeka berpuluh tahun, sehingga kita dapat balik pada tahun 1981. Kemudian dasar-dasar kita, ekonomi kita mesti pro kepada British, mesti mengutamakan barang-barangan British. Pelbagai syarat dikenakan kepada kita. Setelah kita bersetuju, barulah kita mendapat kemerdekaan. Jadi saya cakap ni sebab bulan ni bulan kemerdekaan. Sebab itu saya ingat Dato' On menyebut bahawa kemerdekaan kita ni adalah kemerdekaan separuh masa. Jadi ya, saya rasa benarlah apa yang disebut oleh Dato' On itu, bahawa kemerdekaan ini kemerdekaan separuh masa, tuan-tuan.
Sebab apa British masih lagi mengekalkan indirect rule terhadap negara kita walaupun telah merdeka, tuan-tuan. Jadi inilah hakikatnya yang berlaku, dan bagus juga kalau kita reflect semula perkara ini pada bulan kemerdekaan ini, kerana pihak penjajah ni menubuhkan pelbagai institusi untuk mengekalkan penjajahan mereka dalam bentuk baru walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan. Ini berlaku di negara Afrika, Sub-Sahara, Amerika Latin dan sebagainya. Bawa satu pendekatan ataupun satu naratif mesej yang agak berbeza daripada mesej kebiasaan orang ambil lah. Bila mana ceritakan tentang kemerdekaan negara kita ni, orang biasa tunjuk kepada tarikh 31 Ogos tu bila kita berjaya keluar daripada penjajahan British, Suruhjaya British keluar daripada tanah Melayu, dan kita menyambut tarikh tersebut sebagai tarikh kemerdekaan. Tetapi dalam mesej video ni kita cuba nak membawa satu mesej yang lebih mendalam, yang agak berbeza bila mana kita memperkatakan tentang mungkin kemerdekaan itu perlu difikirkan semula. Mungkin takrifan kemerdekaan itu kita perlu lebih dalami, dan bila mana kita memahami tentang makna sebenar kemerdekaan, mungkin kita belum merdeka lagi. Sebab menyentuh tentang kemerdekaan, lawan kata kepada kemerdekaan adalah dijajah ataupun penjajahan lah. Jadi boleh saya kata penjajahan yang berlaku ke atas tanah kita ini sejak daripada Portugis 1511, kemudian berlaku beberapa siri-siri perubahan penjajah datang ke negara kita, ia masih lagi terus dijajah kerana walaupun kita telah berjaya mendapat kemerdekaan daripada British ketika 31 Ogos 1957, tetapi beberapa aspek tentang sosio budaya, tentang identiti kita, tentang sistem negara yang kita guna, kita masih lagi mengambil beberapa acuan-acuan daripada British. Sebab British pun tinggalkan negara kita ni dalam keadaan yang masih mengguna pakai beberapa sistem. Dalam contohnya parlimen kita pun menggunakan sistem daripada British. Jadi ini semua menunjukkan beberapa sudut-sudut yang kita perlu melihat semula, adakah benar-benar negara kita sudah merdeka sepenuhnya. Itu sebenarnya mesej secara umum yang kita nak cuba kupas dan kita bawa dalam mesej video ni lah. Nah, disitulah perbedaan kedua negara bertetangga ini. Indonesia merdeka dengan darah, nyawa, dan harta, dan bukan hadiah dari negara manapun, sehingga dapat dikatakan Indonesia meraih kemerdekaan dengan sejati. Oke, jadi seperti teman-teman, untuk video lengkapnya silahkan tonton di channel aslinya ya. Jadi Profesor Melis ini lucu sekali ya. Dia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diberikan oleh Jepang ya. Silahkan komen di bawah dan jangan lupa saksikan reaction saya yang lainnya. Bye bye.